Halo, apa khabar semua? Halo, apa khabar semua? Anda sehat? Boring-boring, hujan-hujan, sana hujan tak? Tak hujan. Hujan ke tak hujan? Apa khabar? Selamat petang, apa khabar? Warna-warni hari ni kan? Raya mah, betul tak? Hari ni masih raya, masih mood holiday. Anda bagaimana? Sama seperti saya? Kong Hei Fa Chai. Kong Hei Fa Chai ah. Kong Hei Fa Chai. Masih dalam mood perayaan Cina. Masih perayaan Cina. Sekejap. Ada bulu pula. Masih dalam mood perayaan Cina. Ayo, selamat petang. Topik hari ini ada sedikit menarik dan saya rasa patut kita tahu semua. Apa perbincangan hari ini? Tajuk saya bersamaan basikal jenis, material apa perbezaan dia, dan hari ini anda boleh tahu apa yang anda tengah kayuh dan betulkah saya cakap bagaimana anda merasa basikal anda, ya. Okey, Mai, selamat petang. Apa khabar? Wan, selamat petang. Apa khabar? Selamat tahun baru Cina. Thank you very much, Wan. Terima kasih. Yusof, apa khabar Yusof? Selamat petang. Jadi hari ini kita buat perbincangan antara perbezaan basikal besi, titanium, aluminium, karbon lah, apa-apa. Pastikan jawapan saya purata bersamaan perasaan anda semasa bersama basikal anda, ya. Pastikan jawapan saya dan pandangan saya. Anda dapat rasa betul ke tak betul. Okey, mari. Selamat petang. Cantik baju. Masih raya mah Yusof. Masih raya. Ni baju raya tahun ni. Dah gemuk siu. Tengok. Perut pun dah naik dah. Aduh. Makan. Tak ada benda lain kerja. Apa khabar? Hai Noraizi. Ya, Zah. Apa khabar? Selamat petang. Betul Sifu, betul. Ini mood raya Cina ni, ya, saya masih bekerja. Rajin sikit, orang cakap rajin sikit, tetapi kena balik live saya hari ni sebab 1-2 hari ni busy sikit. Jadi tertangguh-tangguh, lepas tu tengok jam, alamak, sudah pukul 8. Jadi rasa-rasa pun susahlah masa orang nak makan, orang nak sembahyang. Jadi semua terkacau sikit. Minta maaf. Woi, hey, thank you. Baju bunga-bunga. Raya, masih raya tahu tak? Raya Cina 15 hari. 15 hari raya. Okey, mari tolong share. Kita saya seperti biasa, saya tidak minta lebih-lebih. Dapat 100. Kita mula perbincangan kita. Apakah perbezaan antara basikal A, B, C, D, E? Dan hari ini kemungkinan jawapan saya dapat kepastian anda bila berada di basikal bermacam-macam punya frame material, ya. Hari ini kita bincang pasal frame dari besi, apa kelebihan dia, apa perbezaan dia dan apa kegunaan dia, dan macam mana you nak rasa basikal comfortable, nak agresif, nak lembut, nak kencang, nak laju, nak pick up. Ini semua adalah hari ini. Nanti kita bincang teratur lambat, ya. Pasti. Nora. Boleh tak saya panggil Nora? Sebab panjang sangat. Okey, sebab saya tak pandai sebut. Nora Zizah. Betul? Kena? Nora Zizah. Selamat petang. Okey, hello Supian, apa khabar? Yusof, terima kasih share. Hai James, apa khabar? Selamat petang. Sila buat jersey basikal tema bunga nanti. Hodoh, lawa tak baju saya? Bolehlah. Hari ini seperti biasa, apa kata di perayaan-perayaan sebegini kita pun borak-borak kejap. Mana kena pula PKP berlanjutan. Ada baik ada buruk dia. Anda boleh berkayuh seperti biasa, tetapi larangan dia
masih bersama satu dua orang. Jarak sosial SOP pasti kena ada. Zul, selamat petang. Zul, cakap abang datang tak abang? Abang tak belum sampai lagi. Handsome, cantik tak baju? Betul, Nur Aziza. Betul, saya sebut betul. Tolong share. Kita mulakan topik hari ini ya. Kita mula topik seperti biasa. Saya tak minta ramai, minta share. Sejurus kita dapat angka yang cukup sederhana demi kita perbualan kita lebih bagus dan lebih mendalam, dan perkongsian anda juga menolong rakan basikal anda. You know, kemungkinan dari purata 20, 50%, 80% nak pergi karbon lah, nak pergi aluminium lah, tak kisah sangat. Hari ini kita buat perbincangan yang cukup bagus untuk anda sebelum anda membeli basikal yang akan datang. Atau nak cari basikal baru. Betul tak? Atau nak cari basikal baru dan rumah ada basikal, nak cari basikal lain. Saya nak macam ni punya tujuan, apakah patut saya? Hari ini bagus. Ya. Jadi perbincangan hari ini cukup rumit, bro. Tak alamak, Bak. Aku kena belanja minum, Bak. Aku kena belanja minum macam ni. Kau ni puji aku handsome ni, aku kena belanja minum . Okey. Jadi topik hari ini bagus sebab ramai orang selalu cakap nak laju lah, nak inilah, nak itu, nak. Jadi hari ini saya rasa peranan basikal juga main reaksi basikal kepada cyclist. Bukan hanya cyclist saja akan memberi tenaga kepada basikal. That means you are putting pressure on the bike. So basikal carbon, AB brand, murah, mahal, itu pasti ada peranan. Jangan ingat semata-mata basikal murah carbon, bagus tak bagus, carbon mahal tak bagus brand. Ya, pasti ada peranan. Tetapi kita tak mau masuk subjek sebegitu. Kita nak banding material dia. Okay? Material apa? Hi Shane. The material of the frame make your riding style different. So, it means when you purchase A brand, B brand, C brand, it's a different material. You got different feel of the ride. You want comfortable, you want aggressive, you need a sprinter bike, carbon fiber, more stiff bike, you know. Everyone will have different feel on different material. Selamat petang, apa khabar? Selamat petang, apa khabar semua? Jom. Sikit lagi minta Zul, tolong share Zul. Zul belum share. Apa khabar Khairul? Apa khabar Khairul? Selamat petang. Scandium Light Alloy sekali Sifu. Ya betul. Dah lama tak dengar Scandium ni. Ini mesti orang lama ni. Sebab Scandium ni kan. Ini orang lama ni. Scandium yang material dia pun tahu. Sofian. Kena pecah temberang mana ni? Dah berapa lama kayu basikal Sofian? Dah berapa lama kayu? Kita nak pecah temberang. Ya, betul. Okey, Scandium ni tak ramai orang faham sangat, tetapi dia masuk kategori alloy juga. Okey? Dia masuk kategori alloy, tetapi dia lebih nipis. Okey? Kita boleh tak? Lagi tolong share. Muhammad Yasir, selamat petang. Hey Sifu, Mr. Lam adalah chef yang cukup tidak asing di satu restoran yang setiap pagi saya bersarapan pagi. Dia membuat masakan seafood atau noodle house yang cukup bagus. Hi Ivan. Ganesan, how are you? Good evening. Yup, come on. Hari ini handsome. Betul. Sup, today masih raya mood. So, must be handsome. Zul, thank you Zul. Thank you for sharing. Selamat petang. Ayo, sikit lagi kita mula subjek topik hari ini. Apa basikal dan apa material membuat peranan basikal anda berbeza? Dan apa tujuan anda membeli basikal jenis sebegini atau sebegini atau sebegini? Jawapan dia, betul tak dengan apa yang you nak? Kadang-kadang kita nak cara kayuhan macam ni, tetapi jurujual beritahu macam ni, tetapi tak kena apa yang you nak. Pun juga berlaku. Okay? Tetapi hari ini kita buat perbincangan sedikit. Apa perbezaan dia? Apa perbezaan dia yang kita boleh rasa
dengan pengalaman saya, dah hampir 30 tahun berbasikal, hampir segala jenis basikal yang saya telah mencuba dan mengayuh, perlumbaan ke atau kayuhan santai-santai, semua juga ada peranan dia, ya. Pasti ada perbezaan dia baik buruk. Okey, jangan ingat kolom buruk saja. Kena fikir yang baik juga. Okey, semestinya ada baik dan buruk. Okey, boleh? Apa kata? Sikit lagi. Selamat petang. Wah, hari ni ramai orang like saya. Scandium Eco kapal terbang. Jadi, siapa pakai mesti laju. Zul, macam ni pun kau tahu, Zul. Wah. Hey, doktor. How are you? Zul, doktor, ini doktor ayah saya. Dia berada di Kedah. Good evening, doktor. How are you? 恭喜发财, doktor. 恭喜发财. Jap. Tengok lagi. Okay. Very nearby. Tolong share. Sesiapa di sana minta share. Sebab kalau kita boleh mula, kita cepat sikit penghujung dia. Kita menceritakan basikal. Apa perbezaan antara basikal generasi lama sehingga zaman sekarang. Kaki kena power baru laju. Itu sudah pasti, Zo. Itu sudah pasti. Ya. Okay, Roslan. Apa khabar? Kedai saya di Damansara. 恭喜发财 Eugene, 恭喜发财 Thank you for coming. Thank you. 恭喜发财 We are in the mood of still holiday beraya Cina. Oh, beraya Cina. Wah, bagus. Okay, selamat petang. Roslan, hello. Roslan, kedai saya di Damansara, ya. Damansara Utama. Sikit lagi. Okay. Tahu tak? Noraziza. Dia dari mula tau. Okay. Okey, jom. Apa kata? Ismail Uptown Damansara, betul. Jap, saya punya mic ada tercabut. Tadi tersepak. Okey, jom. Selamat petang. Bersama saya Edwin Ng. Hari ini terima kasih datang ke secara live saya di Petaling Jaya Damansara Utama. Saya berada di kedai saya sendiri. Hari ini topik cukup bagus. Sebenarnya 2-3 hari ini jawapan dan soalan ramai tuju kepada saya di social media, di messenger, di WhatsApp, di kedai saya. Jadi saya rasa saya patut berkongsi di sini lebih bagus. Sebelum hari ini, ada satu rakan basikal tanya saya mengenai rantai basikal bila terbalik, terkeluar. Saya rasa jawapan soalan yang dia bagi itu memang mantap, bagus. I think a lot of people don't know yang reverse rantai terlonggar. Okey? Jawapan saya juga di laman web saya Facebook dan saya rasa ramai orang juga sudah nampak. Terima kasih sangat. Thank you for the like. Thank you. Muhammad Yasir, terima kasih. Okey. Apa kata kita mula dengan basikal zaman dulu. Zaman dulu kita punya basikal semestinya tiada lain daripada basikal besi. Apa itu basikal besi? Basikal besi bermaksud ada dua jenis. Okey, basikal besi pun juga ada dua jenis. Jangan ingat satu jenis saja. Kenapa? Okey, dengar sini. Okey, sebab otak tengah progress. Okey. Jenis pertama adalah basikal besi yang menggunakan welding. Welding bahasa Malaysia apa? Welding lah, betul tak? Amar. Selamat petang. Welding bahasa Malaysia welding juga, betul. Welding satu dalam kita panggil welding yang penghujung tubing tu dia digabung dengan welding sekeliling dengan tubing A ke B. Itu panggil welding. Satu lagi jenis yang kita boleh katakan lug. Lug bermaksud, okey dengar lug dia seperti satu 3 segi punya lug, satu untuk bawah, satu untuk atas, satu untuk belakang. Okey, apa tu Edwin? Saya tak faham. Okey, fikirkan tempat duduk. Tempat duduk yang kita selalu duduk tu, batang dia. Okey, lubang tu, betul. Okey, satu menghala ke depan, satu menghala ke bawah, dua menghala ke belakang. Okey, tengah-tengah ini kita panggil lug. Lug ini adalah digabungkan
tidak memerlukan welding. Okey, dia tidak memerlukan welding, maka dia nampak lebih kemas. Zaman dulu tidak banyak aluminium. Belum lagi teknologi kepada aluminium. Jadi maka mereka menggunakan besi-besi membuat welding kat basikal. Itu generasi pertama. Selepas itu orang Itali atau orang Europe mengeluarkan basikal teknologi baru menggunakan lak juga, menggabungkan antara besi kepada besi yang seterusnya, menggantikan welding. Cun, dapat. Ini baru kita cerita mengenai besi. Kita datang kita datang. Kita cuba tak mau jauh sangat. Kita beritahu aluminium, titanium, karbon dan seterusnya. Okey? Jadi, saya balik pada topik yang besi itu. Jadi, welding pasti anda pernah lihat bertumpuk-tumpuk di penghujung basikal, dicantum bersama. Betul. Bila mereka bercantum bersama, maka mereka menggunakan welding menguatkan cantuman itu. Maka basikal keluarlah wajah basikal yang seperti kita nampak sampai sehingga hari ini. Okey? Jadi, bagi saya, pandangan saya, cantuman dan welding, apa peranan dia? Peranan dia untuk besi, saya rasa tak banyak. Pandangan saya rasa tak banyak. Cuma nampak lebih mewah, nampak lebih kemas, nampak lebih cantik. Jikalau welding ni, orang yang buat welding ni, buat titikan-titikan dia, titikan welding dia yang cantik seperti apa? Ikan punya apa? Lagi tolong sikit. Apa? Sisip, bukan? Sisip ke? Ya ke? Sisip. Macam ikan punya apa? Welding basikal kat penghujung dia seperti sisik ikan. Betul Azri. Thank you. Seperti sisik ikan. Kalau cantik, sama besar, sama rata, maka hand build itu memang cantik. Itu okey, saya boleh terima. Kalau welding yang tak bagus, lebih senang dan lebih kemas, kita panggil lak. Lak bermaksud cantuman, mencantumkan semua tubing kepada satu, menjadikan satu basikal. Okey, Cun, dapat? Okey, ini baru pasal cantuman dan welding. Apakah performance dia? Performance dia macam mana? Performance dia adakah cantuman lebih mantap atau welding lebih kuat atau macam mana, Edwin? Okey, sekarang kita cakap prestasinya. Perbandingan antara cantuman dan welding besi. Okey. Saya pernah kayuh dua jenis basikal. Basikal besi dulu. Satu Legnano yang saya tak tahu ayah saya dapat dari mana. Saya kayuh, tak silap saya kayuh tak cukup 3 bulan sebab basikal tu terlampau besar. Bukan frame size saya. Jadi saya guna basikal tu Legnano. Tak berapa pandai rasa, tetapi saya rasa feeling dia sebab basikal tu besar, jadi saya tak boleh tangkap betul. Tetapi zaman sekarang punya basikal berbanding lak juga, saya boleh banding sebab sekarang dah gemuk. Sekarang dah berat. Okey, jadi boleh. Dulu kecil mah. 5 kaki, 5 jadi kecil. Jadi bila you flag itu basikal besar, jadi dia ambil lebih tenaga, jadi tak begitu sesuai kayuh. Okey, saya balik pada basikal lak tu Berbanding lak yang saya kayuh tu, saya rasa ada sedikit lebih kuat daripada welding. Itu pandangan saya. Tetapi bila saya pergi ke basikal yang lebih mantap, kita panggil Great Le Mans. Great Le Mans punya basikal zaman tu zaman 80-an. Zaman Great Le Mans dia ada dua jenis. Satu dipakai lak, satu dipakai welding. Masa tu saya kayuh dua-dua jenis. Okey, perbezaan dia apa? Perbezaan dia saya guna lak, dia lebih kuat, lebih solid sebab mungkin tubing dia masuk ke dalam satu lagi saluran. Jadi dia lebih kuat. Jadi basikal tu reaksi lebih mantap. Okey, reaksi dia lebih mantap daripada welding. Dulu punya tubing kecil. Saya rasa
besar sedikit pada 50 sen. Okey, besar sedikit daripada duit 50 sen. Zaman dulu main basikal besi. Jadi performan dia besi semestinya pasti comfortable, pasti lembut, pasti selesa, pasti sedap di kayu. Okey, itu jikalau anda nak cari basikal klasik, basikal besi adalah satu-satu basikal yang boleh katakan percentage salah tu kurang, ya. Okey, kalau nak letak handlebar lurus, nak buat cruising, basikal besi juga adalah satu basikal yang anda boleh fikir-fikirkan. Okey, basikal besi kita boleh tutup tajuk. Sebelum tu, Mon, kau yang pakai. Okey, selepas itu, bezel welding, visit luck. Welding dia akan flex sikit. Okey, betul. Stup. Tadi apa yang saya jelaskan memang betul. Saya tidak kencing atau kelentong. Ini pandangan saya. Jadi di sini kita ramai-ramai bersama buat perbincangan dan memahami lebih mendalam mengenai basikal. Tujuan saya buat sebegini adalah untuk anda semua. Anda adalah inspirasi saya memulakan live saya, memberi keterangan, memberi idea, memberi pandangan dan ya, bukan semestinya semua saya betul. Itu sudah pasti. Tetapi hari ini topik ini pandangan saya. Okey, topik hari ini pandangan saya mungkin boleh curi-curi sikit dan faham lebih mendalam mengenai basikal punya material. Okey, besi, bye-bye. Boleh. Besi kita skip. Boleh faham besi? Dan seterusnya, zaman yang akan datang. Zaman datang. So, technology is getting better and better every year. So, the manufacturer production Italy sudah memulakan teknologi daripada besi menghala ke aluminium. Oleh kerana, kenapa? Sebab mereka membuat sistemnya lebih kurang sama dan menaikkan taraf basikal lebih ringan. Itu tujuan dia. Lepas tu, besi pasti berkarat. Mereka menukar kepada aluminium. Aluminium, welding dia kebanyakan berlaku keretakan. Saya pernah nampak aluminium punya frame retak di sisip ikan, bermaksud tempat welding dia. Okey. Selepas itu saya juga ada menggunakan basikal sejenis aluminium yang menggunakan lak. Zaman tu memang canggih. Orang semua tabik tengok saya kaya basikal tu. Zaman itu basikal tu aluminium menggunakan lak. Memang cantik dan kemas. Dia ada warna biru, warna aluminium, memang cantik. Ada warna merah tak silap saya. Okey. Okey, jadi berbanding teknologi lama, jadi mereka menghala kepada aluminium. Jadi kegunaan aluminium ni untuk menyenangkan cyclist, menjimatkan tenaga dan juga okey, sorry tadi ada line masuk. Okey, jadi dari sana kita basikal tu akan jadi ringan dan lebih senang memanjat bukit. Jadi teknologi itu sentiasa mengubah. Jadi manufacturer sentiasa tidak memberi peluang kepada pembeli, sentiasa mencari benda, memproses benda baru untuk pengguna membelinya. Maka dari sana mereka akan mengeluarkan basikal berwarna-warni dan bermacam-macam rupa daripada aluminium. Kenapa kita sebut aluminium ini? Dua sebab. Kerana aluminium ni dia ringan dan dia lebih stiff daripada besi. Besi dia flex. Maka teknologi semakin lama semakin terbaik. Mereka menggunakan aluminium dari besar, tebal jadi ke nipis dan besar. Teknologi mengubah. Setiap kali mereka menukar teknologi, mereka nak nombor satu. Nombor satu bermaksud tidak mengikut kilang lain membuat benda yang sama. Jadi dari aluminium bulat kecil, mereka membuat lebih besar, lebih nipis dan lebih kuat. Masih membuat welding, ya, masih membuat dengan welding. Jadi jangan pandang hina pada aluminium. Ada orang masih berminat menggunakan aluminium daripada karbon. Kenapa? Tidak sebegitu keras dan tidak sebegitu lembut. Jadi pertengahan. Okey, itu masing-masing punya perasaan, masing-masing punya peranan. Okey? Jadi aluminium
Boleh tak kita buat basikal lumba aluminium? Pasti boleh. Aluminium, teknologi dia, kalau yang bagus, yang mahal, pasti best. Tetapi nak banding dengan seterusnya, kita cerita nanti seterusnya. Okey. Sekarang kita telah penghujung kepada aluminium. Okey. Jadi zaman menukar lagi. Zaman ditukar daripada aluminium bergabung dengan karbon. Kenapa mereka tak buat satu kaligus karbon? Zaman yang saya kayu basikal 90 era 90-an, mereka menggunakan besi, aluminium dan mereka menuju kepada karbon. Tetapi teknologi masa itu tidak begitu mantap, terlampau banyak failure, kemerosotan teknologi dan mengakibatkan banyak return. Bermaksud frame pecah, frame retak, frame tak betul, itu tak betul. Jadi maka mereka masih menggunakan basikal aluminium mencantumkan karbon. Kita panggil aluminium karbon. Pernah tengok tak basikal yang ada bercantum depan aluminium, lepas tu belakangnya karbon? Pernah nampak tak basikal tu? Ada siapa nampak tak? Aluminium mahal juga besi buruk. Betul. Betul. Sifu, apa beza aluminium dengan titanium? Okay, Sifu Chong, give me a second. I will come to the titanium. Okay, aluminium. Ada soalan untuk aluminium? Sebelum kita mula kepada carbon aluminium. Dia tak gerak lah, jadi saya tak nampak bawah. Oh, sorry. Banyak orang cakap cerita bawah dari sini. Okey, lalu ada berapa jenis kod? Okey, dia banyak aluminium kod. Nanti kita cerita untuk, okey. Untuk sekarang bagi saya gerak direction saya, sejurusnya kilang memulakan teknologi karbon campur aluminium. Bukan, aluminium campur karbon. Betul. Aluminium gabung dengan karbon. Rear stay menggabungkan karbon, di depan mereka menggunakan aluminium. Jadi cantuman 2 dalam 1. Mereka percaya frame sebegini lebih mantap daripada full aluminium. Ya, betul. Jadi zaman itu memang panas dan hangat seperti itu. Sejurus itu, kita teknologi mengubah juga. Mengubah ke apa? Mengubah ke zaman titanium. Sebelum full carbon keluar, zaman era titanium keluar. Mak Saleh di United States telah mengeluarkan sejenis basikal titanium dia yang cukup mantap, yang cukup boom, memang hit the market. Ramai orang gila pasal titanium masa itu. Jadi semasa titanium keluar, aluminium semua hampir kemerosotan jualannya, tetapi disebabkan titanium terlampau mahal, maka peranan aluminium karbon masih beraktif mengeluarkan pemprosesan baru dan berwarna-warni dan lebih bagus, lebih mantap, lebih ringan. Jadi titanium tak main peranan banyak. Pernah tak tengok basikal titanium berwarna-warna? Ada siapa nampak? Sebenarnya titanium ini mereka jarang ada color. Perasan tak? Memang ada tapi jarang ada color. Okey? Jarang ada color. Sudah pasti ramai di bawah sini saya nampak aluminium, ya, banyak tahap. Macam seperti saya kata tadi, sebesar aluminium bulat besar tu, mereka menggunakan aluminium yang lebih ringan dan lebih nipis, jadi lebih kuat. Okey? Jadi saya ulang balik titanium. Titanium dikeluarkan selepas carbon aluminium punya teknologi zaman dulu. Jadi titanium mengeluarkan teknologi basikannya, mengiktirafkan mereka lebih maintenance lebih bagus, tidak karat, tidak takut air, tidak takut karat, tidak perlu maintain apa-apa. Daripada besi, daripada aluminium, biasa orang ramai pasti ragu-ragu aluminium ada tak masalah dia. Tak karat mah, betul tak? Tapi bila dia tak karat, dia corroded. Okey, corrosion. Daripada peluh kita, dia akan corrosion. Kalau besi dia akan karat. Okey, dia tak karat luar, tetapi karat di dalam.
Itu pun ada peranan. Tetapi jangan risau sangat benda-benda tu. Satu basikal tidak boleh tahan seumur hidup. Maka kita pernah ada. Chinese cakap Chan Keng Yong Yao. Zaman dulu saya pernah memiliki satu basikal ini. Itu best. Sebab benda-benda macam ni lah membuat kita seronok berkayuh basikal, membuat kita seronok mengejar teknologi baru, seronok kita telah memiliki before. Betul tak? Okay. Jadi teknologi mengubah kepada titanium. Sejurusnya, kenapa titanium basikal tak boleh pergi lumba, Edwin? Jarang nampak titanium basikal pergi lumba. Ada, tak ramai. Tetapi zaman dulu kawan saya, Mr. Siong, dia memenangi pingat emas di SEA Games menggunakan basikal titanium. Walaupun macam mana, basikal tu bukan murah punya titanium. Itu panggil top tip top punya titanium. Dia telah memenangi pingat emas berbanding rakan basikal lain menggunakan basikal semasa tu basikal besi aluminium. Tapi Siong menggunakan basikal titanium untuk perlumbaan di sana. Jadi saya berada di sana juga. Saya di sana melihat dia memenangi pingat emas di SEA Games live. Saya berada di sana. Memang satu memori yang saya tak dapat dilupakan. Okey, jadi besi sudah, aluminium sudah, titanium sudah. Okey, sejurusnya carbon, titanium. Titanium juga ada digabungkan carbon. Jadi maka semua mengeluarkan gabungan-gabungan, cantuman-cantuman basikal dah. Jadi sejurusnya 2-3 tahun kemudian teknologi telah datang. Teknologi telah datang bermaksud carbon fiber. Saya ingat lagi basikal pertama saya carbon bermula dengan T. Mereka mengeluarkan basikal carbon ini cukup bagus. Dan tidak salah di negara jiran kita, huruf C, mengeluarkan lebih banyak basikal dibuat daripada kilang sana. Carbon memasuki era basikal yang cukup membuat peranan besar untuk cyclist. Di sana masih belum begitu ramai orang kayuh basikal, tetapi market basikal telah begitu bagus. Market basikal telah begitu mantap dan begitu bagus di teknologi. Zaman era LA, nama cyclist tu LA, dia menggunakan basikal tu memenangi banyak perlumbaan. Saya juga menggunakan basikal itu. Memang bagus dengan roda carbon, teknologi carbon start dengan Z. Jadi teknologi semasa itu cukup bagus. Cukup memang tidak boleh dipertikaikan. Orang yang mampu menggunakan teknologi itu memang banyak kelebihan zaman itu seperti saya. Sebab bapak punya kedai mah. Itu bapak punya kedai mah mesti boleh. Jangan cakap macam tu. Sebab bapak saya pun bagus. Dia mengeluarkan segala-gala paling canggih, paling bagus, memberikan kepada semua anak buah mereka menggunakan teknologi terbaik untuk memenangi acara-acara yang dia melatihnya. Saya rasa masa itu tiada orang lain selain daripada ayah saya. Saya tak puji ayah, ini betul lah apa. Saya tak ada cakap bohong lah. Okay? Jadi ayah saya memang mengeluarkan sedikit sebanyak niat dia untuk menguatkan cyclist untuk memenangi perlumbaan oleh kerana titik perlu senaman latihan yang dia beri harapan lebih tinggi sedikit. Ya, okey. Jadi, okey, saya balik pada sini. Cerita pergi sana lumba pula. Okey. Selepas zaman era titanium, carbon, aluminium semua dah keluar, maka carbon adalah prestasi yang cukup orang ditunggu-tunggu. Cukup orang ditunggu-tunggu. Okey, boleh? Okey, cukup anda tunggu atau saya tunggu seperti yang dikatakan. Kenapa carbon teknologi zaman sekarang terlampau bagus sehingga satu basikal boleh dikatakan
sehingga 30 ke 50 ribu. Itu bukan complete bike, kita cerita pasal frame saja. Ada juga frame besi, titanium, ada begitu mahal. Tetapi prestasinya tidak begitu mantap seperti carbon, dan tujuan orang membeli basikal sebegitu adalah tujuan lain. Kenapa mereka lebih mahal daripada carbon? Nombor satu, jenama. Nombor dua, orang yang buat. Nombor tiga, very special, unique unit. Very canggih lah, bermaksud tak ramai orang ada. Hand build, custom build adalah peranan untuk basikal besi atau aluminium yang masih berada di pasaran. Harga dia betul-betul lebih mahal pada carbon. Tetapi ada juga yang memikirkan tidak memerlukan teknologi baru. Saya bukan pergi berlumba, saya tidak mempunyai harapan untuk mewakili negara di Tour de Langkawi atau mewakili negara. Jadi mereka berbalik kepada comfort, keselesaan, ya. Jadi bila keselesaan dah ada, maka anda akan lebih kaya, lebih banyak, lebih mendalam, lebih jauh, lebih bersenam, dan akhirnya kita lebih sihat. Betul? Okey? Jadi carbon. Jadi masuk ke era zaman 2020, masuk zaman era 2010, 2015. Teknologi bukan main lagi. Hai Billy, teknologi bukan main lagi. Betapa canggihnya dan betapa mantapnya carbon telah mengubah world record demi world record demi world record. Setiap tahun world record telah dipecah. Setiap kali percubaan mereka membuat di velodrome, di road time trial, individual pursuit, banyak. Kenapa? Ya, betul. Teknologi latihan juga berubah. Tetapi jangan lupa teknologi basikal membuat peranan cukup besar. Kenapa? Disebabkan saya juga pelumba track juga. Zaman 96, saya berada di Colombia, Duitama, hometown, Colombia, Duitama adalah ibu negara Colombia. Saya berada di sana selama 2 minggu mewakili negara di World Championship acara senior. Zaman saya 95-96 tiada acara junior. Jadi saya terus melonjak kepada acara senior yang saya berada di kedudukan 33 World Championship, 33 juara dunia. Acara itu 1,000 meter berbanding rider yang saya berlatih Australia. Tadi Shane Kelly masih ada di sini. Tadi Shane Kelly adalah seorang pelumba Australia yang memenangi pingat emas di Colombia Duitama World Championship. Baru dia ada di sini tadi live saya. Okey, jadi saya bersama mereka Australia team berlatih di overseas, dan saya telah memecahkan banyak rekod kebangsaan. 1 kilometer, 1000 meter ujian masa. Itu saja acara saya. Sebenarnya masa itu saya umur 17 tahun, tetapi mereka tidak beri peluang saya kepada masuk acara lain. Jadi mereka tumpukan perhatian saya kepada 1000 meter. Maka dengan acara itu saya telah membuat rekod kebangsaan yang cukup bagus, dan seterusnya ramai cyclist masuk dan memecahkan rekod saya di Commonwealth Games 1998. Okey, berbalik kepada carbon. Sorry saya keluar tajuk sikit, jual saya sikit, beritahu sikit karangan saya. Sejurus carbon keluar, mereka mengeluarkan basikal bermacam-macam. Time trial, ada tanduk, dan road bike bermacam-macam, daripada bulat-bulat sehingga nipis-nipis, lepeh-lepeh, besar-besar. Jadi teknologi, bayangkan teknologi, setiap kilang pembuatan mereka frame bermacam-macam rupa untuk menguatkan dan memberitahu pembeli kita punya adalah terbaik dengan teknologi sebegini. Masing-masing ada marketing, kesemua berbeza. Jadi penghujungnya
cita rasa anda, warna apa yang menarik perhatian anda, juga penjual. Okey, bagi saya sehingga hari ini masih belum ada teknologi lain lebih kuat, lebih mantap, lebih bagus, lebih padat, lebih jimat tenaga daripada karbon. Okey, jadi kita boleh katakan karbon adalah salah satu basikal yang cukup boleh dikatakan untuk lebuh raya adalah teringan, terbagus dan laju. Okey, berbanding karbon, kenapa satu karbon boleh jadi 2,000, 3,000 dan kenapa satu karbon boleh sampai ke 20, 30,000? Okey, ini kita masuk sedikit topik perbezaan antara karbon ke karbon. Tadi sebenarnya aluminium ada juga banyak perbezaan, tetapi bagi saya karbon adalah yang saya mahu berkongsi. Kenapa karbon murah, karbon sederhana, karbon mahal berbeza. Okey. Apa kata kita mula dengan karbon yang sederhana, yang ramai rakan basikal saya di luar pasti anda ada basikal sebegini. Karbon juga, apa salahnya? Aku beginner, jangan salahkan aku. Betul, saya setuju. Memang best. Saya tengok basikal zaman sekarang pun canggih-canggih. Harga pun tak mahal. Tetapi itu untuk permulaan. Dan seterusnya orang akan meminta lebih. Meminta lebih bermaksud bila dia dah berminat lebih mendalam, mereka akan mencari basikal yang seterusnya. Seterusnya apa? Dari 5,000, jangan pergi 6,000, 7,000. Kita lonjak 2 kali ganda. Ingat, kalau anda mencari basikal seterusnya, jangan melonjak ke 1-2,000 beza. Kena lonjak 2 kali ganda untuk membezakan antara basikal anda dengan basikal baru. Kalau anda melonjak sikit, anda tidak mendapat faedah yang anda bayar. Kerana teknologi sikit beza, maka harga pun sikit beza, performance pun sikit beza. Okey? Jadi, kita pergi ke tahap nombor 2. Nombor 2 adalah untuk sederhana punya karbon, maka frame sebegini adalah lebih kuat, lebih jimat tenaga dan lebih agresif. Okey, ada juga orang tak suka aggressiveness, bermaksud frame dia terlampau keras. Jadi, siapa yang suka? Saya suka. Saya suka frame yang lebih keras, tetapi saya tak suka frame lebih besar. Saya suka lebih kecil sedikit. Daripada yang ngam-ngam saya tak begitu sesuai, tetapi saya tak suka. Saya suka lebih sikit kecil daripada betul-betul fit saya. Okey, itu pandangan saya. Jadi, seterusnya, sederhana karbon, peranan dia apa? Dia lebih, vibration dia lebih kurang daripada basikal yang lebih rendah, carbon version. Ya. Apa kata yang karbon paling mahal? Adakah dia lebih stiff? Adakah dia lebih absorb vibration? Sebenarnya tidak. Masing-masing semua ada peranan masing-masing. Pandangan saya, basikal yang lebih stiff, sebenarnya dia lebih agresif, itu sudah pasti. Tetapi orang cakap lebih stiff, adakah dia lebih gegar ke? Tak ada. Dia tak gegar. Tetapi bukan semua orang dapat rasa apa yang dia rasa. Okey? Jadi hari ini kita berbincang mengenai karbon perbezaan. Okey? Itu perbezaan antara karbon sederhana, bagus dan yang termahal. Jadi itu peranan dia. Kalau kita cakap karbon, kalau kita katakan karbon yang mahal, adakah dia selesa? Itu berbalik kepada ukuran saiz anda. Janganlah beli salah saiz kan. Jadi sekurang-kurang anda kena tahu ukuran saiz apa dengan apa yang anda patut beli. Jangan ikut semua orang yang jual. Jadi kemungkinan orang yang jual tu pengalaman dia pun tidak cukup. Mungkin anda lebih berpengalaman tetapi anda malu dan takut. Biar dibuat keputusan, tetapi apa dia ada kemungkinan saiz dia tak sesuai. Jadi anda juga kena pandai. Jangan ikut orang cakap saja. Jadi sendiri pun kena buat kerja rumah. Siapa? Siapa nak cari? Bukan saya. Bukan saya. Rakan anda. Rakan basikal anda. Mungkin anda tanya 10 orang. Setiap jawapan berbeza. Pilih yang paling banyak, streamline dia. Okey. Oh inilah. Betul. Ramai orang. Saya ramai kawan macam tu. Jadi
anda perlu streamlinekan dia. Jadi dari sana baru tanya apa kedai yang anda rasa selesa pergi. Itu peranan dia, ya. Jangan lupa, jangan main beli sahaja, kerana buat pembelian sebegini bukan murah, buat pembelian sebegini bukan senang. Okey, kita cari rezeki susah, kita mahu beli benda yang berbaloi. Okey, bagi saya, pandangan saya mungkin tak berpadan dengan anda, tetapi ini pandangan saya, apa yang saya pernah lalui dan apa yang saya selalu harungi di kedai saya. Okey? Okey. Wuh, penat aku. Okey. Faham? Otak tu dia masuk dia sudah beratur nak cakap apa, semua dah masuk. Okey, apa kata? Faham? Semua dengar diam saja. Ya, letak ibu jari sikitlah. Boring lah tak tengok ibu jari, semua dengar cakap je. Ada sabun special untuk cuci basikal carbon lah. Okey. Chong, sebenarnya tiada pencucian karbon yang lebih spesifik. Oh, thank you banyaknya like. Thank you. Tiada spesifikasi cucian basikal, tetapi pantang larang dia juga banyak. Okey. Soalan bagus dari Mr. Chong. Dia tanya apa paling bagus mencuci basikal. Okey. Saya rasa cucian basikal tiada masalah. Semua sabun pun boleh. Tetapi jangan lupa, pantang larang mencuci basikal. Okey. Kita cerita pasal ni pula. Okey. Soalan bagus dari Chong. Okey. Chong ada tanya soalan satu. Ada sabun special mencuci basikal. Okey. Sabun cuci basikal tiada perbezaan. Semua jenis sabun juga boleh membersihkan basikal. Tetapi ingat. Jangan menggunakan chemical mencuci basikal, frame. Lagi-lagi ada basikal berwarna-warna, dia akan meresap dan mempudarkan warna basikal kita sebab dia terlampau kuat. Jadi kalau boleh jangan terkena pada color-color frame. Okey, ingat Okey, ingat jangan gunakan pembersih rantai, lap basikal, itu jangan. Pencuci basikal Mr. Chong boleh guna pencuci apa jua, cucian kereta, semua boleh, tak ada masalah. Kalau rasa beban sangat, susah sangat, biar kita buat kerja itu, bawa kedai, saya tolong cuci. Okey? Jangan guna degreaser. Jangan guna degreaser untuk mencuci basikal. Jikalau anda membersih rantai basikal, jangan terkena kepada frame. Cuba elak. Lap betul-betul, tembak air betul-betul, kasih dia keluar degreaser tu. Jangan terkena kat frame. Okey? Soalan yang cukup bagus, mantap hari ini Mr. Chong. Saya suka dengar bro. Alamak, dia padu. Satoshi. Selamat petang. Apa khabar? Satoshi ni orang Melayu ke orang Jepun? Nama macam Jepun je. Okey. Ayah saya pun ada sini. Apa khabar? Apa khabar? Okey. Seperti biasa, anda boleh faham sedikit sebanyaklah dari zaman dulu sampai zaman sekarang punya karbon. Jadi perbezaan antara generasi basikal lama sehingga zaman sekarang, teknologi dia masing-masing ada kebaikan untuk segala-gala peranan yang anda mahu, cuma membuat lebih sedikit informasi sebelum anda memilih untuk kayuhan jenis apa anda guna, ya. Kalau tak nak begitu agresif, kalau suka santai-santai dekat-dekat rumah, jadi macam-macam semua ada. Jadi bila macam-macam punya teknik ada, tak kisahlah kalau dekat-dekat rumah serba boleh, aluminium ke, besi ke, semua tak ada masalah. Hi Venice. Okey, carbon frame ada expiry date. Okey. Azri, selamat petang Azri. Wah, Azri salah satu rakan basikal saya, setiap hari saya live, dia pasti ada di sini. Terima kasih Azri, juga yang lain, rakan lain. Okey, Azri ada soalan yang bagus. Sebenarnya Azri tanya, carbon frame ada expiry date ke? Pernah anda fikir tak? Pernah anda berfikir carbon ada expiry date tak? Ada tak? Azri tanya soalan yang cukup bagus. Pandangan saya,
Okey, selalu saya tak mau lupa memberitahu rakan semua saya, ini cuma pandangan saya dan experience saya yang selama ini berada di kedai basikal berpuluh tahun. Sebenarnya saya boleh katakan pandangan saya carbon dia tiada expiry, tetapi dengar tiada expiry, tetapi performance carbon itu akan kekurangan. Edwin, apa kekurangan? Karbon lah, mana ada kekurangan? Betul? Karbon dia takkan kurang. Betul tak? Dia takkan jadi kecil. Besar dia takkan jadi kecil, betul tak? Jadi, perbezaan di sini. Ingat, dengar sini saya cakap. Karbon membuat peranan setelah bertahun-tahun kita menggunakannya. Peranan apa? Apa yang boleh kita rasa? Dengar. Karbon yang baru, frame dia lebih padat, kuat dan menahan kekuatan manusia menggunakan basikal itu. Menahan kekuatan apa? Kekuatan bila kita tendang. Bila kita tendang kuat, maka basikal itu menahan dan mentransferkan menjadi kelajuan basikal. Roda memutar. Faham? Okey? Itu maksud saya, bila basikal frame carbon baru, dia akan lebih stiff, lebih keras dan lebih reaksinya lebih cepat. Jadi dari sana, basikal ini akan bertambah lama kelamaan, mungkin 3-5 tahun, performance dia tidak dapat kita rasa lagi. Itu maksud time untuk basikal baru. Okey? Satu basikal tidak boleh tahan seumur hidup. Kita boleh merasai karbon lebih bagus daripada yang aluminium lain ini. Tetapi, jikalau anda nak tahu karbon punya performance, lama kelamaan satu je masalah dia. Tetapi itu bukan masalah dia. Minta maaf, dia bukan masalah dia. That is the changes of the peak performance kepada turun balik kepada rata. Okey? Jadi carbon frame dia mantap dan keras, menahan kekuatan manusia, kekuatan kita bila kita tendang basikal lebih kuat, transfer lebih laju. Okey? Itu maksud dia. Jadi lama kelamaan, Azri, faham Lama kelamaan frame itu jadi lebih lembab, lebih lambat reaksi. Bermaksud frame itu adalah lama-lama sikit dia akan rasa reaksi lebih lembut. Seperti ikan. You flex itu bike, dia macam ikan. Dia lembut sikit baru dia jalan. Kita pick up, dia lembut sikit baru jalan. Itu perbezaan dia. Okey Azri, dapat Okey, kita boleh tak kita ambil 3 soalan. Tadi saya sudah cerita semua, hampir ke semua frame perbezaan antara basikal ini ini. Jadi kita minta 3 soalan. Boleh? Boleh tak kita minta 3 soalan sebelum kita menutup tirai perbandingan antara frame besi, aluminium, titanium, carbon, macam-macam. Saya rasa kita pun dah faham lebih mendalam. Saya rasa bagus. Dapat. Azri, thank you Azri. Azri faham saya cakap apa kan? Saya pun tak tahu saya cakap apa. Okey, dapat. Thank you Azri. Okey, last 3 soalan. Boleh tak kita minta sesiapa yang boleh nak tanya soalan, kita boleh tak kita panggil? Okey. Azri May. Azri May tanya, kenapa carbon Taiwan OEM orang panggil fake? Alamak, ini sudah okeylah, macam inilah kita cakap Sorry saya tak ada cite siapa-siapa. Ayat OEM ini tak begitu sedap didengar. Prototype pun tak begitu sedap didengar. Ada satu ayat lagi. Orang panggil saya lupalah ayat tu. Saya selalu lupa ayat tu. Kejap. Selain saya selalu lupalah. Dia celup tetapi nama tu best. Ada siapa boleh tahu tak? Siapa boleh tahu? Boleh jap. Saya lupa. Okey, tak apa, saya lupa. Kopi ori. Tak. Bukan kopi ori. Dia bukan kopi grade. Bukan, ada satu lagi. Best, nama ni memang best. Memang
taraf dia, walaupun dia copy, dia celup, dia tiruan, tapi English ayat dia memang best. Clone, bukan clone. Copy ori, bukan. Jap, ada. Nama dia best tau. Cap ayam. Cap ayam. Okey, saya lupa. Saya minta maaf. Dia ada satu replika. Betul, Azri. Replika. Nama ini best. Saya selalu tabik ayat ni, replika. Saya selalu tengok basikal tiruan, celup atau OEM ke apakah, tetapi ayat ni replika. Betul. Replika tu, replika original ke, replika tiruan ke, apa? Itu masing-masing ada orang minat. Kita bukan cakap tak bagus, tetapi kita ada orang tak mampu membeli mahal tetapi suka. Apa salahnya? Kita ni kayu basikal untuk kesihatan. Ya, betul. Risiko kita kena ambil sendiri. Jangan lupa ya. Replika. Betul. Jeff. Betul. Replika. Betul. Betul. Imitation tu memang standard. Grade premium tak pernah dengar. Syami, grade premium tak pernah dengar. Grade 1 itu tak ada. Okey. Tuan, boleh jelaskan pasal puli oversize? Okey, Muhammad Rosdi, hari ini bukan topik itu. Jadi kita tak mau masuk kucak-kacirkan perfahaman hari-hari ini. Jadi, okey, Sifu, how to make sure which suitable material frame to use especially for beginner? Okey, Gani Razi. Okey, soalan pertama Razi tanya apa jenis basikal yang sesuai dia nak guna. Sebenarnya Gani, I tell you the truth. Sorry ya, Masaleh punya tulisan saya balas dengan Masaleh ya. Okey, Gani, I tell you the truth. For me, for a normal cyclist to start the sport, if you do have a bit of money, jump to the carbon frame. I think carbon bike right now is not expensive. So, might as well you straight jump to carbon. If too expensive, then maybe I suggest you get a second-hand bike or a friend try to sell. Get your friend's bike, you will get the carbon bike. That would be a good idea. Okay, any kind of bike, because it depends what kind of riding style are you doing. Around the house doesn't matter. Any bike will do. But if you want to get a bike, it depends your friend. You must remember, your friends are the one who will gain you to ride more, to make you to come more cycling. So you need to get a friends that influence for you to ride. It's just like today you visit my page. This is what you learn and what you do and what you understand. It's a free information center from me. So I want you to learn and understand before your investment come in. Okay? So try to have a friend's bike to borrow before your investment. Also, it's not a bad idea also. Okay? So, you get it, Gani? Gani, you okay? Okay, just material doesn't matter. It depends all your riding group friends, okay? And then your investment, how much you willing to spend the money, okay? Okay, Sifu, macam mana alloy frame? Okay, saya pilih siapa? Gani, okay ya, Gani? You alright? That's my thinking and my suggestion lah. Okay. Sifu, jap. Tadi mana? Okay, Lan. Mana satu penting? Frame atau group set? Okay. Lance Armstrong. Lance. Nama best lah. Mesti kuat kayu ni abang. Lance Sunway. Apa khabar? Soalan kedua. Mana satu penting? Okay. Boleh dikatakan dua-dua tak penting. Dua-dua pun tak penting, Lance. Sebenarnya pasti frame main peranan nombor 1 carbon. Itu penting lah. Itu semestinya penting. Kalau nak banding group set dengan frame, mana nak beli dulu? Susahlah. Mesti beli frame dululah. Betul. Kalau ada frame, nak upgrade frame ke nak beli frame carbon baru, itu pun satu soalan lagi, Lance. Tangkap maksud saya? Lance, ada tak? Alamak. Sekejap. Macam mana nak terbalik? Halo? Alamak. Okey, nampak balik.
Saya tekan skrin. Okey, jadi hey, how are you? Okey, tadi mana cerita? Okey, mana abang aku? Mana? Boleh faham tak? Kalau boleh, frame pasti nombor 1 lah. Nombor 2, baru boleh fikir-fikirkan. Komponen boleh lah, tetapi ada yang lebih bagus. Okey, membuat peranan ada lebih bagus. Nanti kita cerita. Okey, nanti kita cerita. Sebenarnya sesi lain, sesi roda saya di bawah Facebook ni, page bawah ada sesi roda. Roda membuat banyak peranan daripada aksesori basikal. Okey. Okey. So, jadi abang punya soalan tanya nak upgrade komponen ke atau frame. Sebenarnya saya rasa dua-dua pun tak perlu. Cuba cari pinjam roda dari rakan basikal, cuba dulu, ya. Cuba dulu tengok ada beza tak. Gear 10 11 bagi saya lah tak banyak beza. Cuma simpan duit sikit. Tunggu peluang beli roda ke atau ada benda second hand dari rakan lebih bagus. Okey, itu soalan saya lah, jawapan saya. Okey, Mr. Teo, ini senior ayah saya. Bukan. Teo, sorry, do you mind I share, Teo? Do you mind I share? Mr. Teo dari Penang. Teo, can I share some information? Do you mind I share here? Yap. Saya nak berkongsi. Ini adalah rakan basikal saya dari saya budak kecil, baby. Dia adalah senior, betul-betul senior saya. Seperti Cairo, seperti Nasir. Mr. Teo adalah juga bekas pelumba negara yang berada di zaman 80-an. Semasa di Stadium Merdeka, mereka berlumba di dalam Stadium Merdeka. Masa tempat lari-lari tu, mereka dah berlumba kat sana. Saya masih lari dengan tak pakai seluar. Okey, satu soalan lagi ya. Satu soalan lagi sebelum kita menutup tirai basikal ni. Jangan cerita nanti Edwin cakap sampai malam tak habis. Okey, lepas ni pasal apa pula? Okey, nanti lawa baju Amri. Kau yang baca. Lawa baju raya lagi. Apa beza website? Okey, website kita cerita lah. Apa soalan hari ni? Frame. Okey, saya tumpukan topik soalan terakhir. Perbezaan frame besi, aluminium, titanium, carbon. Okey, ada soalan apa-apa untuk sesi frame? Sesi frame main peranan apa? Danish, Haika, bos, jom balik. Ya. Tunggu jap. Overtime. Okey, kejap. Last satu soalan ya. Okey. Aluminium boleh sangkut macam weight, macam back carrier. Arif, betul. Betul UCI frame dengan bukan UCI, apa beza? Sebenarnya Muhammad Yasir, saya ulang. Okey, Muhammad Yasir adalah juga betul soalan dia. Dia tanya apa perbezaan UCI tak ada UCI. Sebenarnya baru-baru ni banyak basikal syarikat mengadakan logo mereka di sana adalah semestinya untuk marketing. Ada tak ada semestinya peranan pasti ada. Pembeli akan lebih rasa lebih profesional. Ada logo UCI, betul. Nampak mewah, nampak megah, nampak high class, itu sudah pasti. Tetapi jangan tumpu terlampau banyak perhatian di sana. Sebenarnya logo tu mewakili lambang mereka telah menyertai program dari UCI. Basikal itu telah melepasi sedikit sebanyak kenyataan atau test report dari UCI basikal ini boleh berlumba di sana. Tetapi saya rasa perkara ini, saya rasa banyak brand telah ada. Daripada brand China ke brand sini sana pun juga dah ada logo lambang itu. Tetapi betul tak betul kita tak tahu. Okey? Boleh? Boleh faham?
Beza. Okay, Friendship OEM. Okay, Rosli. Saya kalau boleh, okeylah, soalan terakhir lah. Kita bagi satu soalan terakhir lah. Rosli, perbezaan frame set original dan OEM. Kalau boleh jangan beli OEM lah, ya. Kita kalau tak mampu lagi, kumpul lagi. Kalau boleh jangan beli, ambil risiko sebab nyawa cuma ada satu. Tak mahu benda-benda ini patah dua atau jatuh, susah sakit sendiri. Walaupun kita tak banyak duit, kita guna apa yang ada. Saya rasa itu lebih selamat. Okey? Boleh? Kong Hei Fa Choi. Ini masih Raya Cina. Ya, betul. Saya nampak banyak question hari ini. Nampak saya pakai baju raya. Betul. Batik sikit, Hawaii sikit. Feeling tu memang ada mood. Okey? Saya punya topik hari ini cukup bagus dan terima kasih anda semua. Selamat malam dari saya, Edwin Ng. Terima kasih datang ke live saya. Sampai kita jumpa lagi. The more you write with Edwin, the more you learn from me. Okay, write more, learn more. I will see you on the road. Kayu selamat, selamat malam dan Kong Hei Fa Choi. Bye-bye.